Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel USCP PPD Hulu Perak. Salam hujung minggu. Kita mulakan program kita pagi ini dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin kurnianya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi hujung minggu ini bersama dengan rakan-rakan kita, penceramah-penceramah hebat kita, Cikgu Yusof dan Cikgu Ku seperti biasa dalam channel USCP PPD Hulu Perak. Terima kasih juga kepada semua peserta pada pagi ini kerana dapat bersama-sama meluangkan masa pada hari Ahad ni bersama-sama dengan kami di channel USCP PPD Hulu Perak. Sebelum saya menyerahkan slot pada pagi ini kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Ku, izinkan saya memberi sedikit housekeeping seperti biasa. Link kehadiran akan saya letakkan di ruang chat, live chat di sebelah dan di ruang description di bawah sekejap lagi. Dan juga ada beberapa bahan yang akan saya masukkan juga mengenai Blue Card ni lah ya. Sebelum saya terlupa hari ini program kita ialah Blue Card PDPR menjadi lebih menarik. Ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar lagi pasal Blue Card ni. Baik, seterusnya link kehadiran hari ini akan ditutup pada jam 2 petang. Jadi para peserta bolehlah meluangkan masa untuk mendengar ataupun mendengar dulu Blue Card ini ataupun sambil-sambil pun boleh. Sampai pukul 2 petang baru saya tutup ya cikgu-cikgu. Dan kemudian juga CJ akan terus dapat macam biasa. Kalau tak dapat lagi maknanya kita punya kehadiran lebih 1,500 lah. 1,501 akan dapat esoknya macam saya tunjukkan dalam dokumen studio hari itu kan. Okey, baik, saya rasa itu sahaja daripada saya dan juga jangan lupa hari ini kehadiran akan saya akan masukkan dalam PLC macam biasa SPL KPM. Ada beberapa lagi PLC yang sebelum ini kita program-program sebelum ini yang saya belum masukkan lagi. Jadi berilah masa kepada saya untuk saya masukkan dalam PLC SPL KPM. InsyaAllah ada 3 program. Semalam ada satu, hari tu Cikgu Yusof satu, ada 3. Ada 3, semua peserta lebih kurang dalam 2,000 lebih. Jadi bagilah masa untuk saya masuk dalam SPL KPM dalam PLC. Jadi cikgu tak boleh masukkan, saya akan masukkan sebagai ketua kumpulan. Baik, itu saja daripada saya serahkan kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Ku. Dipersilakan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat panel saya Cikgu Ku Fauzan dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Rakan-rakan guru di ruangan live chat kita ada 74 orang. Apa khabar Cikgu Zamzarina, Cikgu Suhana, Cikgu Aziza, Cikgu Mageshwari, Cikgu Jalila, Cikgu Aisyah, Cikgu Sim Sengkuan, okey, semua rakan-rakan guru yang sentiasa menyokong okey channel Konti USTP PPD Hulu Perak. InsyaAllah pada pagi ini saya dengan Cikgu Ku tokenya yang besarnya bagi kat orang besar lah Cikgu Ku kan dia akan buat untuk makluman rakan-rakan guru pagi ni santai je, memang santai, aktiviti yang paling santai antara bengkel-bengkel yang kita buat. Inilah bagi saya aktiviti yang paling santai sekali, dia tak ada teknikal lah, banyak pun simple saja. Yang ini untuk apa cikgu? Untuk kita warm up dulu. Sebab apa? Besok dah nak mulakan PDPR kan. So kita warm up dulu. Kita nak mencari apakah game yang mudah, yang menyeronokkan kan. Sampai kita sebenarnya dah agak stres kan. So kita riliskan dengan aktiviti sejarah, tetapi kita buat dalam bentuk permainan yang ringkas dan mudah kepada guru-guru untuk menarik minat So kita pun sedia maklumkan di akhbar pun minat pelajar murid semakin menurun kan. So kita doa-doakan lah. Kita pun tak tahu kan dengan 15,000 ni nak boleh masuk ke pelajar-pelajar tingkatan 5 pada 1 bulan 9 nanti, wallahualam. Baik. So untuk ini cikgu kita akan kongsikan tentang Blue Card. Okay, apa itu Blue Card? So kita akan tengoklah bagaimana kita akan buat game kita ada lebih kurang untuk 10 game 10 game. Macam sebelum ni kita buat work wall, lebih kurang sama je. Kita buat satu je dan kita boleh gunakan untuk 10 aktiviti game yang disediakan secara percuma. Okay, secara percuma. Tetapi cikgu dia nak masuk game tu hanya 60 orang saja. Dia tak boleh lebih 60 orang saja. Okay, sesuai lah dengan kelas kita kan. Kelas kita 40, maksimum pun 36 gitu kan.
So kita akan bermain sekejap lagi dengan kripto. Yang ni game yang paling seronok sekali, yang saya sangat suka dan pelajar-pelajar sangat suka. Main kripto sangat best. Kripto tu tapi di sini cikgu, kita sebagai guru, kita ada nilai-nilai di situ kan. Contoh kalau dari segi moralnya mencuri duit orang tu tak boleh lah kan. Tapi bagaimana kita nak menyesuaikan, kita fahamkan murid-murid kita tentang nilai, itu peranan kita lah. Okay, kemudian kita main goal gas, tower defense, cafe, racing, Crazy Kingdom, Tower of Doom, Classic Factory dan Battle Royale. Dan semuanya cikgu, aktiviti ini secara percuma sahaja. Aplikasi secara percuma sahaja. Nak lebih macam biasalah cikgu kan. Mana ada benda yang ni mesti kena bayar kan. Tetapi memadailah untuk kita nak main secara percuma pun dah cukup. Okay. So terima kasih. InsyaAllah saya akan bantu-bantu sikit-sikit kan. Kita sembang-sembang. So saya nak bagi ruang dan peluang seluas-luasnya kepada Cikgu Ko. Saya mula-mula belajar dengan Cikgu Ko pun sejam saja dah boleh dah. Sekejap je cikgu. Okay, kita santai-santai saja. Okay, baik. Silakan sahabat saya Cikgu Ko Fauzan dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Okay, terima kasih kepada moderator Cikgu Yusof. Okay, selamat pagi, salam sejahtera, salam PDP Art 3.0 dan salam kepada semua warga pendidik yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita martabatkan lagi kita, memunikan lagi PDP Art supaya terus menarik minat murid untuk hadir bersama-sama dalam PDP Art. Okay. Hari ini saya akan berkongsi satu lagi platform. Selain Gaming Lab, saya berkongsi satu lagi platform, itu Bluecard. Apa itu Bluecard? Okay, Bluecard saya akan terangkan satu persatu. Saya akan bagi cikgu cuba main dulu. Cikgu cuba rasa, barulah kita teruskan macam mana kita nak bina soalan. Okay, saya izin untuk share screen. Cikgu Ko, Cikgu Roainun dah ada dalam talian. Alah, kalah lah kita. Ada dah token dia. Cikgu Roainun dah ada. Ini pakar main game. Bagilah game apa-apa pun dia akan menang. Aduh. Apa khabar Cikgu Roainun, Cikgu Kosari? Okay, nampak saya punya screen? Okey, nampak. Okey, untuk rakan-rakan kita main dulu. Kita main dulu baru kita masuk konten. Ini salah satu kaedah juga, kaedah sama juga dengan kaedah PDP kita kan. So, kita bermain dulu baru kita masukkan konten. Ini salah satu kaedah lah. Ini okey, silakan Cikgu Ko. Okey, seperti paparan dan skrin saya, Bluecard menyediakan 10 jenis game. Jadi kita cuba main 2 jenis. Hari ini kita akan cuba main 2 jenis, yang pertama dan yang kedua. Okey, yang pertama iaitu Crypto Hack. Apa itu Crypto Hack? Di mana murid-murid perlu menjawab soalan dan boleh hack akaun kawan-kawan mereka. Saya tunjuk secara live macam mana kita nak bermain. Saya tunjuk sekali, sepintas lalu. Okay, yang ni untuk bukan untuk cikgu, yang ni saya tunjuk secara live. Kejap lagi baru untuk cikgu-cikgu. Okey, ini adalah bila kita beri link pada murid, inilah paparan yang dikeluarkan dan cikgu tekan saja next. Kejap loading. Okey, dan ada cikgu masuk. Ini saya tunjuk contoh, saya tunjuk contoh secara live. Okey, dan murid-murid boleh pilih hero yang mereka inginkan. Contoh saya ambil kuda. Dan cikgu perlu tekan start, barulah murid boleh memulakan permainan. Okey, bila tekan start, ini adalah arahannya. Pilih password untuk akaun sendiri, jawab soalan dengan betul, dan akan ada akaun sendiri yang akan dicipta. Dan kita boleh hack akaun kawan-kawan kita dengan meneka password yang dicipta oleh mereka. Selepas tamatnya masa dan game akan ditutup.
Okay, contoh saya mulakan. Mula-mula, inilah paparan murid cikgu-cikgu. Paparan murid. Okey, jadi kita boleh pilih mana-mana password yang akan digunakan untuk akaun kita sendiri. Contoh murid akan pilih password untuk akaun mereka. Contoh saya pilih password ini. Okay, dan tunggu arahannya selanjutnya. Okay, dan jawab soalan yang dipaparkan. Contoh, betul? Klik saja dan dipaparkan 3 kad yang misteri. Ada 3 kad misteri. Salah satu kad akan memberi bonus tambahan kepada akaun kita. Kad yang kedua adalah menjadi hacker. Maksudnya, murid boleh meneka password akaun kawan-kawan mereka dan mendapatkan sebahagian daripada duit yang dikumpul oleh kawan mereka. Dan kad misteri yang ketiga ialah duit dalam akaun akan dipotong. Jadi, murid perlu memilih kad tersebut dengan berhati-hati kerana kad tersebut adalah diletakkan secara rawak. Contoh saya ambil yang ketiga. Okey, saya dapat bonus 50 dan klik untuk teruskan. Jawab soalan. Klik lagi, pilih lagi kad. Okey, saya diberi peluang untuk menjadi hacker. Klik. Okey. Dan sistem akan minta teka password untuk akaun yang dipaparkan. Contoh, saya diberi peluang untuk hack akaun ASZ. Jadi saya boleh teka apa password akaunnya. Contoh saya teka. Okey, betul. Saya teka dengan betul dan saya telah mendapatkan 52 kripto daripada akaun Cikgu ASZ. Okey, boleh? Okey, saya Cikgu Yusof. Cikgu Yusof, tak dengar? Cikgu Yusof, ni, mute. Mic. Okey. Okey, minta tolong masukkan link pertama di dalam ruangan komen. Puan Anis minta bantuan Puan Anis sebab saya bukan host. Masukkan. Okey, saya masuk. Dah saya masukkan dah. Okey. Okey, cikgu-cikgu boleh tekan link yang diberikan untuk sama-sama kita cuba jawab game yang pertama iaitu Crypto Hack. Okey, sudah ada 8 orang cikgu yang masuk, 9 orang. Okey, silakan rakan-rakan guru. Kita bagi masa sekejap dulu. Kita tunggu tengok rakan-rakan guru. Okey. Masuk je cikgu rakan-rakan guru. Klik saja okey link yang diberikan tu. Okey, so cikgu masuk. Kita baru ada 20 orang Okey, cepat cikgu. Dia maksimum 60 orang je. Kita ada 100 lebih ni. Takut lagi lambat. Dia maksimum 60 orang je. Okey. Silakan cikgu. Okey, klik pada link yang diberikan ya. Lambat kan tak boleh masuk. Okey, kita akan tengok macam mana kita nak hack durian kan. Kita nak cikgu Ai ada lagi ke? Asalnya cikgu Ai ada lagi ni. Okey, cikgu Ai itu menang kan? Okey, lagi cikgu-cikgu. Okey. Dapat Okey, sambil-sambil itu rakan-rakan tadi saya tengok cikgu pertanyaan daripada cikgu Hairul Nizam. Hairul Nizam dia kata
nak tanya untuk Sokratis dan Gami Lab yang sebelum ini kenapa belum didaftarkan lagi SPKM? Okey, SPL KPM. So Puan Ani dah ni sudah selesai PLC. Okey, dah betul Puan Ani Ya, dah selesai dah. Yang Ha. masih belum lagi yang Cik Yusof punya hari Rabu kan kita buat tu kan? Ya, Biasa kan? Rabu. Hari Ya. Rabu semalam dengan hari ni lah. Yang lain semua dah selesai dah. Tak apa cikgu, kalau kata belum lagi pun cikgu isi je hari ni. Saya masuk juga, tak apa. Tapi lepas Okey, ni cikgu ni ikutlah banyak. Okey, boleh mula Cikgu Yusof? Okey, jap kita bagi 9 orang lagi rakan-rakan guru. Oh, 49 dah tinggal. Okey. Cuba kita ada 60 orang je cikgu. Kang boleh kot? Boleh. Boleh cikgu klik je. Hashtag durian. Okey, kita mulakan. Okey. Okey, ni arahan dia. Pilih password untuk akaun cikgu. Lepas tu jawab soalan yang dipaparkan. Dan akan tercipta akaun. Dan cikgu boleh hack akaun-akaun kawan-kawan yang lain dengan meneka password akaun mereka dengan betul. Dan selepas 3 minit, game akan ditamatkan. Okey, good luck. Okey, boleh mula sekarang. Silakan cikgu ya. Paparan yang kita ada tak sama dengan paparan cikgu ya. Belum ada lagi yang jawab? Ada. Dah ada ya? Belum ada lagi? Belum ni. Ada. Okey, dah. Okey. Silakan cikgu, klik saja. Okey, dah. Okey, rakan-rakan dah mula menjawab tu. Okey. Okey, dah ada hacker M telah hack daripada Me. Ada 2 orang hacker. Sin telah hack daripada Siti. Paling banyak kita main 12,000 kan. Dapat 12,000 macam mana memang laju lah jawab. 12,000 tapi dia kena curi dekat 10,000. Terus kalah. Okey cikgu, kita ada lebih kurang 1 minit 30 saat lagi ya. Okey. Bravo banyaknya, 3,000. Bravo dah kena curi 1,000. Bravo dah kena curi. 300 lebih. Okey, teruskan juga. Inilah paparan utama cikgu. Kalau skrin cikgu, inilah paparan dia, kan? Dan cikgu boleh tengoklah nanti kalau pelajar, okey, nanti cikgu akan terangkanlah bagaimana kita nak pilih avatar dan bagaimana kita nak analyse pelajar kita masuk tak masuk. Nanti kita tengok minta dia orang tulis nama dia orang kan. Senang sikit untuk kita kena pasti dia orang masuk ke tak masuk kan. Okey. Okey, cikgu Ai ada 1,000 lebih. Okey, Bravo dah tinggal 1,000 je cikgu ko. Cikgu Nasira curi berapa? 1,662 daripada Bravo. Okey, 30 saat lagi cikgu. Ini yang seronok setiap kali masuk kelas hujung-hujung kan saya buat quiz memang pelajar-pelajar saya memang sangat sukalah dia orang nak main game. Cikgu nak main game cikgu kan. Ini untuk kita hilangkan stres bosan-bosan. Oh, cikgu Chong dah potong dah pun. 4,000. Okey, kita ada lagi 10 saat lagi. Okey, cikgu Chong teruskan. Cikgu Chong 15K. Wow. Oh, banyak. Dia ambil duit siapa? Okey dah, masa tamat. Okey, inilah paparan untuk kedudukan pertama Cikgu Chong, kedua Cikgu Bravo, yang ketiga Cikgu Ayi. Dan untuk melihat report, kita tekan saja view report. Dia akan paparkan berapa soalan yang betul, berapa soalan yang salah. Dan akan paparkan markah bagi setiap murid dekat bawah. Inilah paparan cikgu. Cikgu boleh tengok berapa markah bagi murid tersebut.
Cikgu Kuk maksudnya kalau ada 60 orang, so 60 orang lah ya, dia akan analisis daripada situlah. Okay. Alright. Itu ini sesuai lah untuk kita main kertas satu kan. Itu sangat sesuai lah. Okay, okay, silakan teruskan Cikgu Kuk. Nak teruskan game kedua ke macam mana? Nak terus buat jalan? Boleh juga. Game yang kedua dulu. Baru nanti baru kita buat hands on. Okay. Okey, untuk game kedua saya terangkan secara ringkas, saya mainkan secara live untuk Go Guess yang kedua. Yang ni menarik juga yang mudah lah, yang mudah dan menarik. Okey. Yang ni untuk mengumpul emas, cikgu perlu kumpulkan emas. Cikgu Kuk, kita bagi masa panjang sikit Cikgu Kuk. Boleh tak? Apa dah? Masa kita bagi. Okey, ini untuk saya terangkan saya live dulu. Okey. Jadi saya cuba main secara live untuk cikgu-cikgu tengok macam mana paparannya. Okey, tunggu dia loading. Okey, jadi cikgu-cikgu perlu menjawab soalan yang diberikan. Okey, contoh jawab dan dia akan paparkan 3 kotak harta karun. Yang pertama, salah satu kotak akan memberi emas ataupun akan mendapat emas. Kotak yang kedua akan memotong emas yang telah dikumpul. Dan kotak yang ketiga akan dapat bonus tambahan. Jadi perlulah teka dengan berhati-hati supaya tidak tersilap tekan. Contoh saya ambil yang tengah. Okey, saya dapat 10 go. Maksudnya saya dapat 10 ketul emas. Okey, dan untuk teruskan saya klik sahaja dan jawab soalan, klik sahaja, teka lagi manakah kotak yang berisi emas. Okey, dapat double, dapat bonus. Jadi emas saya dapat double. Okey, itulah paparan game yang kedua. Saya akan bagikan link untuk cikgu-cikgu cuba menjawab. Cikgu Yusof boleh masukkan link yang berikan? Puan Anis sebab saya bukan host. Okay. Puan Anis, mohon Puan Anis masukkan dia punya link dia. Okey, saya masukkan dah. Okey, terima kasih. Okey. Puan Anis, boleh main sekali Puan Anis. Soalan mudah je, pengetahuan biasa je, boleh main join sekali. Sibuk teknikal. Okey, baik. Boleh rakan-rakan guru cepat-cepat. Kita ada 60 orang je. Okey, untuk ini dah laju Cikgu Kuk ni kawan-kawan dah mahir dah, dah tahu dah. Okey, dah ada 25 orang player. Okey. Bravo dah masuk balik. Cikgu Ai, Cikgu Cikgu Ai tanya macam mana dia boleh dapat sampai 15,000 tadi ni. Itu nanti kita tengok rahsia dia. Cikgu Rainon, janganlah merajuk. Mainlah sekali Cikgu Rainon. Okey, jom Cikgu Rainon. Kita kalahkan Cikgu Ai, Cikgu Bravo, Cikgu Chong tadi. So, jom kita tengok sama-sama. Okey, dah ada 42 orang. 43. Okey, cikgu hanya klik saja pada link yang telah diberikan oleh Puan Anis tadi. Okey. Okey, dia salah satu cikgu. Kalau contoh cikgu dah ada start game, tetapi okey, cikgu terlambat sikit, boleh masuk, tak ada masalah cikgu Go kan? Ya, betul. So kalau pelajar kita terlambat sikit ke, cikgu boleh masuk selepas itu, tak ada masalah. Okey, dia boleh masuk. Okey, boleh mulakan Cikgu Yusof? Okey, boleh. Okey, silakan. Okey, saya start. Okey, macam biasa saya terangkan tadi,
jawab soalan, pilih kotak harga karun dan kumpulkan emas yang disediakan. Okey, selepas 3 minit game akan ditamatkan. Okey, boleh mula menjawab. Okay, masa tu cikgu tetapkan macam ni cikgu Ko tetapkan 3 minit cikgu boleh tetapkan 5 minit boleh. Berapa minit cikgu nak? Boleh tetapkan, tak ada masalah. Kan untuk masa kita lah Okay, Cikgu Muhammad Mokri. Oh, dah dapat dah 100. Oh, ini yang ni tak boleh curi ya. Ini tak boleh curi, ini sendiri-sendiri. Tadi boleh curi yang orang punya. Oh ya, yang ni pun dah kena curi Cikgu Ko. Dia boleh ambil orang punya. Tapi kotak orang. Okay, Cikgu Mazwan ranking nombor 1. Mana Cikgu Ruainu ni? Tak nampak lagi. Okay. Okay, ada cikgu-cikgu lain, Cikgu Albab, okay. Oh, Cikgu Zesti. Okay, silakan. Okay. Alright. Mana Cikgu Ai? Cikgu Ai mana ranking dia? Mana Cikgu Ai? Ada tak Cikgu Ruainun ada tak? Tak ada ni. Tak nampak, tak masuk ni. Oh, okay. Sebab apa? Kalau Cikgu Ruainun kalau dia masuk mesti dia je menang. Ni cikgu apa ni? Cikgu Abad 16K. Oh. 16K sama. Okay, Cikgu Albab dia kena curi dah tu. Okay. Cikgu Albab pun tinggal 12K. YJ pula 18K. Okay, rakan-rakan guru, kita ada lebih kurang 55 saat lagi. Ini Cikgu sebab tu saya kata kali ni kita santai-santai saja. Kan kita nak warm up kan. So ini antara game yang mudah juga. Game yang mudah untuk kita bermain dengan murid kita lah Wow, ada sampai 29,000. Wow. Okay, Cikgu Siti. Wow. Okay, ada 30 saat lagi. Okay. Walaupun kita tak boleh beli emas kan. Beli emas dalam ni pun jadilah. 86. Cikgu Ai 86,000. Apa yang Cikgu Ai buat? Wow, Cikgu Bravo 0.3 million. Kaya. Okay, last. Thanks Okay. Wow. 0.3 million. Okay. Cikgu Ai. Okay. Ini adalah paparan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okay. Dan kita boleh tengok markah setiap murid pada list yang disediakan di bawah. Berapa peratus. Okay. Inilah game yang kedua. Okay. Dan kalau kita nak tengok, kalau kita nak cuba main, banyak lagi 8 game, sampai petang kita berranking. Jadi macam mana Cikgu Yusof, nak teruskan ke nak buat soalan tu? Kita tanya rakan-rakan dulu. Kita buka dulu kita tengok dulu kat ruangan chat. Sama ada kita nak tunjuk satu lagi ke ataupun kita nak teruskan, kita nak terus bengkel kita. Sebenarnya senang je. Sekali kita buat je. Kita buat kerja sekali je. Yang lain tu sistem akan buat sendiri. Okey. Cikgu Pong. Okey, cikgu rakan-rakan mohon respon. Rakan-rakan pada seronok masa boleh sweat tu. Sambil-sambil nak sweat kan boleh. Okey, teruskan. Okey. Dia kata teruskan. Okey. Teruskan one more. Okey, Cikgu Ai kata one more. Okey, satu lagi lah. Okey, one more. Kita hormati Johan kita sebentar tadi kan Cikgu Ai. Okey, kita hadiah kita tak boleh nak bagi kan. Kita boleh bagi hadiah permintaan Cikgu Ai. Kita bakbiklah lagi satu. Okey, silakan Cikgu Pun ambil tower tower defense Dia cuba yang tower defense. Okay, saya terangkan terlebih dahulu macam mana paparan tower defense. Sekejap. Okay, tower defense. Sekejap saya tunjuk gambar.
Okey, ini adalah paparan tower defense. Okey, mula-mula cikgu masuk, semua ini kosong. Semua hero-hero avatar ini kosong. Cikgu-cikgu perlu menjawab soalan untuk mengumpulkan duit. Okey, bila dapat duit, dah cukup duit, cikgu-cikgu boleh beli hero-hero untuk disusun sepanjang jalan masuk ke tower. Maksudnya, hero itu akan menembak ataupun memusnahkan musuh-musuh yang cuba masuk ke dalam tower kita. Dan setiap hero ada kelainan, ada ciri-ciri yang berbeza dan ada harga yang berbeza. Bergantung kepada kreativiti masing-masing nak letak di mana hero tersebut supaya musuh tidak masuk ke dalam tower yang telah kita bina. Saya tunjuk saya live secara ringkas. Okay, sini kita boleh pilih mana peta yang kita nak. Okey, jap. Lepas ni kita nak minta Cikgu Ai pula buat untuk bengkel TikTok. Boleh lah Cikgu Ai ya? Cikgu Ai ni suka buat TikTok. Nanti kita akan minta bantuan Cikgu Ai. Yang Johan kita tadi Cikgu Ai dan dia personality NTV7. Kan? Oh ya ke? Ya. Boleh. Nanti kita akan minta dia untuk buat TikTok. Boleh je Cikgu Ai? Nak tengok orang handsome. Boleh. Okey, ini mula-mula akan paparkan soalan. Jadi pilih jawab soalan. Dah betul. Jawab lagi soalan untuk mengumpul duit untuk membeli hero. Sekejap saya tutup lagu. Okey, jadi kita pilih. Okey, contohnya. Okey. Dan yang ni belum lagi Cikgu, belum ada link lagi, belum lagi. Okey, yang ni saya tunjuk contoh je. Ini contoh dulu, kejap lagi Cikgu. Okey. Dah jawab soalan dengan betul, dah kumpul duit, dah dapat markah, kita boleh beli hero-hero yang disediakan berdasarkan duit yang dikumpul. Saya ada RM4. Saya boleh beli hero-hero yang harga bawah RM5. Maksudnya, saya boleh pilih mana-mana hero. Okey. Saya dah beli yang ni. Okey, ni adalah ciri-ciri hero tersebut. Dah beli, kita letak je hero tersebut di mana-mana yang cikgu rasa bersesuaian. Okay. Dah, kita tekan next round. Okay, dan jawab lagi soalan. Dah cukup duit, kita boleh beli pula hero yang lain untuk tambah di sepanjang laluan. Contoh letak di sini. Okay, next round. Okay, dan hero tersebut akan tembak secara automatik musuh-musuh yang masuk ke dalam laluan sepanjang kita punya perjalanan masuk ke dalam tower. Okay. Untuk teruskan lagi, untuk beli lagi hero, kita tekan dapatkan soalan, jawab soalan dengan betul, dapat duit dan kita boleh beli hero lagi banyak duit, lagi power lah hero yang kita boleh beli. Okay, paling kurang RM4 ya Cikgu Ko. Ya. Kita akan berikan link. Okay, baik kawan-kawan kita. Okay, kawan-kawan kita dah tak sabar dah Cikgu Ko nak main. Nak tembak-tembak kan. Tadi kumpul duit, Mas dah dapat. Curi duit orang. Sekarang nak tembak-tembak pula ya. Okay, silakan.
Okey, Cikgu Ukur bagi extra 1 minit. Okey, rakan-rakan kejap lagi Puan Ani masukkan link dia. Okey, so alright. Dah boleh jawab rakan-rakan? Okay. Tak sabar ni nak main ni. Sebab tu saya kata awal tadi kita santai-santai je ni. Sebelum ni kita nak belajar. Ni kita santai je. Bagi Okey kan? hilangkan stres, banyakkan senyuman, sedikit relax kan. Betul-betul. Bukannya kata anak murid je, kita pun seronok kan. Kita main semua lah. Semua ada berapa game semua tadi Cikgu Yusof? Ada 10. Sampai esok bengkel tu. Boleh kita buat banyak siri lah, kita banyak siri siri kemudiannya. Ada banyak lagi game. Banyak lagi apa yang kita nak kongsikan. Lepas ni kita buat classroom apa? Alright. Okay, dah 54 makin ramai Cikgu Ukur. Tadi sikit je. Nak penuh lah. 56. Okay, alright. 58. Lagi 2 orang. Cepat, yang lain tak boleh masuk. Okay, Cikgu Daniel kata, okay tak apa. Sebelum habis nanti kita main lagi sekali lagi. Kita main kripto lagi sekali lagi. Okay, saya mulakan Cikgu. Boleh, silakan. Dia bosan-bosan, dia ada lagu sekali Cikgu. Boleh relax kan. Okay. Kami hanya nampak paparan macam ni je Cikgu. Yang cikgu dapatlah paparan, cikgu nak tengok macam mana kan. So yang ni adalah ranking dia Cikgu Ukur ya? Ya, betul. Okay. Cikgu Ukur, yang ni macam mana disusun ranking ya? Apa dia? Macam mana kalau contoh game ini, tahu ni kan, bagaimanakah sistem menyusun ranking dia? Contoh kita gerak kan? Berdasarkan markah yang dikumpul dengan hero yang dibeli dan musuh masuk sampai tahap mana. Faham tak? Kalau musuh masuk ke separuh, lagi berisiko dan markah kita akan berkurangan. Okay. Berdasarkan musuh yang masuk tu. Jadi pentingnya strategi untuk menyusun hero-hero. Okay. Alright. Nanti boleh main lah tajuk perang dunia kan. Tajuk perang dunia boleh main lah ni. Dan hero tersebut akan tembak automatik nampaknya musuh, hero akan tembak secara automatik. Cikgu tak perlu tekan apa-apa. Cikgu, saya tanya, jika pelajar tengah daftar ID tu asyik terkeluar, kenapa ya? Mungkin rangkaian dia tak elok tu. Talian lah. Biasanya kami dah test. Sebab kami dah test okey je. Boleh. Tapi cikgu, kalau lepas habis masa tu pelajar tu dah tak boleh masuk. Okay, sepanjang permainan tu boleh masuk. Dah maksud saya kalau dah habis kan. Contohnya kalau kita share tak boleh main dah lah. Tak apa, kejap lagi Cikgu Ukur akan tunjukkan macam mana dia nak main solo kan. Bagaimana tak dapat nak join sebab dia 60 orang je Cikgu. Dah penuh. Tak apa Cikgu, kejap lagi kita main lagi. Kita main masuk lagi ya. Okey. Kita nak habis dah masa. Okay, alright, silakan Cikgu. Okay, sambil-sambil itu boleh kita tengok soalan. Singgah sebentar untuk berkongsi ilmu. Terima kasih. Okay, berluka. Okay, insyaAllah ya.
Sambil-sambil kan. Macam semalam kita banyak kelas ilmiah kan. Semalam mungkin rakan-rakan kita yang tak masuk semalam. Semalam kita buat Zodo kan, kelas Zodo kan. Bersama Cikgu CM Kaizen daripada Melaka. Saya panggil Cikgu Kaizen lah. Kaizen tu maksudnya berubah-ubah pembaharuan kan. Okay. Siapa nombor ranking nombor 1? Oh, Cikgu Bravo lagi. Siapa ni Bravo ni? Bravo. Power Bravo ni. Bonus question. Okay. RY tu asalnya Ruainun kot. Saya rasa RY tu Cikgu Ruainun. Ruainun Yusof. Dia Cikgu Ruainun selalu banyak. Mana Cikgu Ai? Mana Cikgu Ai? Ada tak Cikgu Ai? Tak nampak ni dia. Sekejap. Oh, okay. Ada musuh dah masuk ada musuh dah masuk. Last round. Okey, masa 30 saat dari sekarang. Oh, di sini ada sampai 61 Cikgu Ko. 61. Ya. 61. Dia tak tepat 60, mungkin dia bagi lebih 2-3 orang. Tapi senang kelas kita berapa orang je kan. Kalau dua kelas pun dalam 60 orang boleh buat lagi kan. Cikgu Bravo ni power Cikgu Bravo ni. Mesti pakai main game ni. Okey dah tamat. Okey, jadi nombor 1 Cikgu Bravo Nombor 2 Cikgu RY, nombor 3 Cikgu Amar. RY tu mesti Ruainun Yusof tu. Okey. Sekarang kita nak masuk pada macam mana nak bina soalan daripada kosong. Okey, boleh? Boleh. Jom. Okey, sekarang kita nak tengok juga. Tadi kita dah main game. Itu antara kaedah itu juga antara sebenarnya kaedah dalam PDP kita kan. So kita main game dulu, baru kita masukkan konten. Itu antara kaedah lah. Okey, silakan Cikgu Ko, kita sambung. Okey, cara kita nak bina soalan, bagaimana daripada peringkat awal sekali. Nombor 2, betul Cikgu Ruainun. Okey, jadi mula-mula macam biasa cikgu buka paparan dalam Google, cikgu type saja Blooket. B-L-O-O-K-E-T. Yes. Dan tekan yang paling atas, yang nombor 1, tekan Blooket. Okey, dan sampai di sini kepada cikgu yang belum ada akaun, kepada cikgu yang belum pernah berdaftar dengan Blooket, macam biasa cikgu tekan sign up. Masukkan email dan password. Okay. Kalau macam saya dah ada akaun, saya tekan sahaja login. Dia terus akses kepada paparan yang saya telah daftarkan. Jadi cikgu-cikgu yang belum ada daftar, cikgu masuklah password dan email cikgu terlebih dahulu. Saya bagi masa cikgu-cikgu untuk sign up terlebih dahulu. Okay, silakan rakan-rakan cikgu sign up dulu. Cikgu nak pakai akaun mana pun boleh, tak ada masalah. Anak senang pakai Google lah, pakai Dreamer pun boleh, tak ada masalah. Okay, cikgu sign up dulu. Okay, macam mana kita nak set kan? Okay, setakat ni okey ke laju sangat? Okay, sekejap saya tengok pada ruangan live chat. Okay, boleh ikut juga ada rakan-rakan, jika ada rakan-rakan kita yang turut sama nak step by step untuk kita bina soalan bagaimana yang Cikgu Ko buat tu, kita akan buat step by step. Okay, dah siap login cikgu-cikgu? Boleh, okay. Saya teruskan? Ya. Okey, kepada guru-guru baru yang baru login, baru mendaftar, di paparan ini adalah kosong Tidak ada sebarang soalan ataupun set-set yang telah disediakan. Okay, ini contoh soalan-soalan yang saya bina sepanjang PDP Art. Okay, dan kalau cikgu bina, dia akan save terus di paparan mindset. Ini adalah soalan yang siap dibina, dia auto save. Dia terus simpan di dalam mindset. Untuk bina soalan, cikgu tekan create
ada gambar, pensel dan dalam segi 4. Nampak tak create? Cikgu tekan saja create. Mula-mula cikgu masukkan tajuk. Contohnya Perang Dunia. Contoh. Perang Dunia. Okay, untuk description tidak wajib cikgu. Kalau cikgu nak masukkan pun boleh. Cikgu tak nak masukkan pun cikgu boleh tinggalkan kosong. Dan untuk cover, maksudnya cover soalan, cikgu nak masukkan gambar pun boleh. Cikgu nak tinggalkan kosong pun boleh. Kalau nak masukkan cover, cikgu tekan saja upload a file. Ambil saja mana-mana gambar, contoh. Dia akan menjadi cover depan kita punya game. Okey, yang ini kalau cikgu nak public, cikgu biarkan public, maksudnya semua orang boleh bermain. Kalau private, hanya yang diberikan link sahaja. Okay, ini kita tunjuk secara manual dulu. Kita tunjuk secara manual terlebih dahulu. Manual, tekan create your set. Okay, tunggu dia loading. Okay, dia akan keluarkan macam ni. Okay, ini cover dia. Ni tajuk yang saya masukkan tadi. Okay, cikgu tekan add question. Okay, cikgu masuklah soalan pertama. Soalan pertama. Cikgu nak masukkan gambar bagi soalan tersebut. Cikgu upload a file. Okay, dan cikgu masuklah jawapan. Contoh. Okay, dan jawapan yang betul, cikgu tekan tick. Okay, paling kurang cikgu perlu masukkan 2 pilihan jawapan. Okay, kalau cikgu, dan digalakkan masuk 4 Okay, contoh 4. Dan berapa masa limit untuk menjawab soalan ini? Berapa saat? 20 saat, 30 saat, cikgu boleh tukar masa tersebut. Dan random answer order, maksudnya setiap murid mendapat susunan jawapan yang berbeza. Dia taburkan semula, susunkan semula jawapan-jawapan dalam susunan yang berbeza. Dah siap soalan pertama, cikgu tekan save. Okay, setakat ni okey tak? Ke laju sangat? Cikgu Yusof? Boleh. Sekejap Ustaz, saya tengok pada rakan-rakan kita. Ya. Dia simple je cikgu. Okey, so paling kurang 2 pilihan jawapan, yang paling banyak 4 lah So senang kalau kita sejarah ada 4 lah kan. So terpulang kat kita nak buat bentuk macam mana. Alright. So dia cikgu Kum, mungkin rakan kita bertanya. Okey, contoh. Kalau contoh tadi dia lebih sesuai dalam bentuk objektif kan. So kalau struktur boleh buat tak cikgu Kum? Okey, untuk blue-card tak boleh struktur. Okay, so dia lebih sesuai kepada multiple choice question lah kan. So kita boleh pilihan jawapan sahaja, aneka pilihan. Itu saja yang kita boleh buat lah. Okay. Untuk masukkan soalan pertama dah siap. Nak masukkan soalan kedua, tekan sahaja add question. Masukkan gambar soalan kalau ada. Dan soalan kedua macam biasa. Masukkan jawapan pilihan. Tikkan pada jawapan yang betul. Tukar masa kalau nak tukar. Dan tekan saja save. Siap 2 soalan. Soalan pertama ada gambar, soalan kedua tidak ada gambar. Okey, contoh dah siap. Okey. Time limit, cikgu nak tukar setiap soalan berapa saat? 18 saat contoh confirm. Dan dah siap semua, dah cukup semua soalan. Cikgu boleh masukkan berapa ratus soalan pun boleh cikgu. Tidak ada limit Untuk bilangan soalan tidak ada limit. Okay, dan cikgu tekan save. Okay, dan soalan akan dipaparkan di bahagian paling bawah. Okay, dia akan ikut susunan yang baru dicipta akan diletakkan di paling bawah. Dah ada di bahagian mindset. Jadi kalau cikgu nak edit semula, cikgu tekan saja pensel.
Cikgu editlah soalan yang mana cikgu nak edit. Okey. Sekejap. Okey, kalau cikgu nak buang, cikgu tekan saja padam. Okey, macam mana kita nak bagi murid-murid bermain? Kalau seorang, tekan solo untuk berseorangan. Ini tak sesuai sebab mungkin satu kelas kita gunakan host. Untuk host, di host ada dua pilihan. Dua pilihan maksud saya, ada game yang cikgu boleh main secara live. Main secara langsung dengan murid, dengan paparan secara langsung. Dan ada juga untuk dijadi assign untuk sebagai homework. Maksudnya, cikgu bagi link, murid boleh main bila-bila masa. Tidak perlu bermain secara langsung. Tidak perlu dimainkan secara live. Tetapi, bukan semua game yang boleh dijadikan sebagai homework. Ada beberapa game sahaja cikgu dan kebanyakannya adalah host game. Host game maksudnya macam kita main tadi. Itu adalah host game, main secara langsung. Homework, cikgu bagi link, murid boleh jawab pada bila-bila masa berdasarkan cikgu tetapkan masa dalam paparan yang disediakan. Contoh, kita nak host game, tekan mana-mana game. Ada 10 jenis game. Ada 10 jenis game. Kita pilih nombor 1. Kita tekan host game. Ini adalah masa untuk menjawab. Contoh, lepas 7 minit, game akan ditamatkan secara automatik. Dan ini tunjukkan arahan. Ini sesiapa yang lewat juga boleh masuk. Dan yang ini saya tidak galakkan cikgu-cikgu tik kerana sistem akan jana nama-nama bagi murid kita. Jadi susah kita nak kesan. Jadi kita biarkan murid-murid kita isi nama mereka sendiri. Dan tekan saja host now dan tunggu sehingga ID dipaparkan. Selepas ID dipaparkan, cikgu tekan copy join link. Dan cikgu bagilah kepada murid-murid sama ada dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya. Cikgu paste saja link tersebut, murid tekan saja link tersebut, masukkan nama dan boleh mula menjawab. Itu yang host. Setakat ni okey? Dalam ruangan komen okey tak? Okey cikgu Ko. Okey, Cikgu Zu tanya, skor boleh collect tak? Okey. Okey, Cikgu Zu tanya, skor boleh collect tak? Okey, silakan Cikgu Ko. Okey, untuk skor kita hanya boleh screenshot pada paparan booklet. Dia tak boleh export dia tak boleh export dalam bentuk PDF dan sebagainya. Okey, dia sebab kalau nak itu boleh kena beli. Kena beli, kena upgrade plan. Kena upgrade plan dia. Itu biasa cikgu. Okey, Cikgu Ko, Cikgu Rosmalizam tanya, soalan boleh copy paste tak? Boleh cikgu, boleh. Tak ada masalah. Boleh copy paste. Dan kejap lagi Cikgu Ko ada satu lagi, kaedah macam mana kita nak buat Quizlet. Selain pada copy paste, contoh cikgu dah ada raw bahan kan, Word ke apa ke, cikgu boleh copy paste masuk, boleh, tak ada masalah. Okey, saya tunjukkan macam mana nak assign sebagai homework dulu Okay, ini kalau tak nak bermain secara live, tak nak bermain secara langsung, kita tekan homework. Dan kita setkan masa bila game ini ditamatkan. Contoh kita bagi masa murid sampai 1 hari untuk menjawab soalan ini sebagai kerja rumah. Okay, kita tukarlah tarikh, masa dan kita assign now. Assign now. Cikgu copy saja link ini dan paste kepada murid-murid dan murid tekan dan boleh bermain sehingga bulan 7, 26 hari bulan, pukul 11.54 pagi. Ini adalah masa yang cikgu set sendiri. Okay, jelas cikgu yang homework? Okay, boleh teruskan?
Okey, boleh Cikgu Musdalifah tanya, kalau beri ID sahaja tanpa link boleh ke? Okey, boleh tapi agak menyusahkan sebab budak dia Menyusahkan kena cikgu sebab dia akan masuk nanti payah cikgu nak senang kita masuk bagi linknya. Itu paling senang sekali. Sebab dia klik saja terus jalan je. Kalau tak nanti dia akan minta kod lah macam-macam susah cikgu. Okey. Yang tu cara manual cikgu. Cara manual kita masukkan satu per satu. Cara yang kedua, tekan create, masukkan tajuk, contohnya kata nama. Private. Yang ini adalah cara cepat untuk mencipta soalan. Quizlet import. Okay, tekan Quizlet import, tekan create your set, tekan next. Okay, sampai step 3. Ingat sampai step 3, cikgu buka Quizlet. Okay, kepada cikgu-cikgu yang tidak ada akaun Quizlet, cikgu tekan Quizlet, QUIZLET. Tekan. Cikgu sign up Quizlet, masukkan email dan password. Okay, kejap. Cikgu masuk kat sini. Quizlet adalah tempat di mana cikgu-cikgu boleh buat nota dan nota tersebut boleh dijadikan sebagai flashcard, sebagai nota, sebagai latihan dan sebagainya. Tapi cikgu tak perlu buat sendiri cikgu. Kalau cikgu tak sempat, cikgu cari sahaja. Contohnya, cikgu dah login Quizlet, cikgu type saja bahagian search, kata nama. Cikgu search sahaja. Okey, cikgu tengoklah mana yang cikgu nak. Okey. Ada banyak cikgu yang kongsikan nota tentang kata nama. Okey, dan term. Setiap nota ada 5 term, 22 term, 7 term. Maksudnya, kalau term tersebut adalah soalan. Maksudnya ada 40 soalan. Cikgu tekan sini. Okey, tunggu ni sampai dikeluar macam ni. Tunggu lagi. Okey, cikgu tekan 3 titik. Di bahagian bawah ni ada 3 titik. Cikgu tekan 3 titik tersebut. Cikgu tekan export. Cikgu tekan export. Sekejap ya. Okey, dan dia akan keluar macam ni. Daripada bentuk nota, dia akan tukar kepada bentuk soalan dalam blue card. Cikgu copy, Ctrl O, cikgu highlightkan semua. Cikgu copy tag. Saya ulang. Cikgu control semua ni, Ctrl O, cikgu copy tag. Dan kita balik kepada semula pada paparan blue card. Kita paste apa yang kita copy. Dan cikgu tekan tik pada kotak yang ada di atas. Pastikan cikgu tekan tik ada kotak yang di atas. Cikgu tekan add question. Okey, dah siap. Okey, ni contohnya kerusi. Chair. Okey, dia akan padankan dengan jawapan yang betul. Jadi murid-murid perlu pilih jawapan yang betul berdasarkan soalan yang dipaparkan. Ni contoh saya ambil ya. Okay, dan kita nak edit, kita boleh tekan edit. Nak tukar masa, menjawab boleh tekan. Kalau cikgu tak nak edit, cikgu tekan saja save. Okay, dan secara automatik soalan tersebut ada dalam mindset. Cikgu boleh terus bagi murid bermain secara host ataupun live ataupun homework. Itu adalah cara mudah macam mana kita import soalan daripada Quizlet. Dalam Quizlet, semua subjek ada cikgu. Semua subjek pun ada. Cikgu cari ya cikgu. Okay, contoh bahasa. Cikgu Kod try perang tengok yang tajuk sejarah tengok. Perang dunia ke? Untuk makluman rakan-rakan Okey, contoh apa mungkin Quizlet ni macam ni cikgu. Quizlet ni
Contoh, cikgu tak ada raw, bahan mentah tak ada, bahan apa yang cikgu tak ada soalan. Sekarang cikgu pergi ke Quizlet, cikgu cari bahannya, cikgu type saja, cikgu sign in apa semua sekali dah siap. Cikgu cari je soalan di situ, bila ada bahan di situ cikgu klik je. Nanti Bluecurt tu dia akan auto generate semua soalan. Dia akan buat sendiri semua kat kita. Itu yang lebihnya, senangnya bila kita pakai Quizlet ni. Okey, silakan. Okey, contoh saya cari perang dunia. Kedua. Okey. Tekan enter. Okay, dia akan carikan kepada kita. Okey, ini adalah contoh nota berkaitan dengan perang dunia. Contohnya sejarah tingkatan 4 bab 3.3. Ada 18 term, bermaksud soalan akan dijana sebanyak 18 soalan. Dalam Bluecurt akan dijana 18 soalan. Kalau cikgu berkenan dengan nota yang dipaparkan oleh cikgu ini, cikgu tekan saja pada soalan. Cikgu Ko lah tu. Contoh. Okey. Okey, tunggu Okay. Tunggu sampai dia keluarkan titik. Nampak je yang ni sebenarnya apa kita boleh ambil bahan tu, nanti copy je, paste masuk sana, sistem akan generate sendiri soalan. So kita relax je, sekejap je kita buat kerja. Tak payah penat-penat buat kerja. Okey, cikgu tekan 3 titik ini, cikgu tekan export, cikgu control O, cikgu copy tag. Copy tag. Cikgu pergi pada paparan Bluecurt. Kejap Okey, saya mula balik. Create perang dunia. Nampak ni cikgu, rakan-rakan ini contoh yang ni cikgu Ko tadi dah ambil dulu soalan pada Quizlet, dia copy, sekarang cikgu copy saja, lepas tu bawa cikgu Ko bawa ke Bluecurt supaya cikgu Ko dapat buat soalan secara sistem automatik. Okey, teruskan cikgu Ko. Tekan Quizlet import, tekan create your set, tekan next sampai step ketiga, cikgu paste soalan tersebut. Cikgu paste saja cikgu. Dan pastikan cikgu tekan tick pada kotak yang ada di atas. Cikgu tekan add question. Okey, dah siap cikgu. Okey, kemunculan ideologi baru. Okey, apa itu ideologi baru? Murid pilihlah jawapan yang disediakan. Ketidakpuas hati terhadap perjanjian Versailles. Okey, apa itu perjanjian Versailles? Okey. Nampak cikgu senang je. Sebab sistem yang tolong buat soalan kat kita. Tapi kalau kita tak puas hati, kita boleh edit. Cikgu boleh edit satu persatu lah kalau cikgu nak tukar masa, nak masukkan perkataan, cikgu tekan je edit. Lagi senang kerja kita Okey, cikgu Ko. Rakan kita tanya ni, cikgu apa ni? Cikgu Intan tanya. Secara host, game maksimum 60 orang saja. Murid saya 90 orang, gabung kelas. Kena 60 orang je lah. Dia tak boleh nak ni. Okay, kalau tu cikgu nak ada 2 akaun cikgu. Maksudnya satu akaun satu akaun dah 5 contoh. Okay, dan dah siap, cikgu tekan saja save set. Okay, dan soalan yang baru dijana terus dipaparkan pada bahagian yang paling bawah. Ada 18 soalan. Okay. Dan Okey, jap Cikgu Zu tanya. Hanya dari Quizlet sahaja ke boleh import dan export? Okey. Dari Quizlet sahaja ke boleh import dan export soalan? Okey, silakan. Setahu saya daripada Quizlet saja, sebab Quizlet tu kita import dia dan dia jana sendiri. Dia tolong buat kerja kat kita. Okey, tetapi yang lain tu kalau cikgu nak ikut kepuasan kita, contoh cikgu ada soalan kan daripada Word ke apa ke, cikgu kena buat satu-satulah, copy paste. Itu antara kaedah yang pertama tadi yang mula-mula. Yang kedua ni kaedah yang cikgu Ko tunjuk ni untuk gunakan Quizlet. Kita boleh import daripada, setahu saya lah, daripada betul ya cikgu Ko Ya, betul. Itu saja yang setahu kami lah, boleh import daripada Quizlet sahaja. Quizlet sahaja senang je cikgu, cikgu search je, masuk, cikgu sign in saja, lepas tu cikgu search je soalan. Banyak cikgu, kami dah check banyak soalan yang ada dalam Quizlet itu. Sangat membantu kita sebenarnya. Okay, kerja kita sekejap je. Contoh cikgu nak buat soalan, tak sampai pun rasa saya 10 minit. Tak sampai dah siap satu soalan latihan. Okay. Baik.
Yang lain-lain cikgu kalau ada soalan, okey. Cikgu Ko, ada tadi saya tengok ke atas tadi rakan kita tanya, boleh start secara offline? Setahu saya yang ni web based. Tak boleh. Dia web based ni maksudnya dia kena ada data lah, kena ada data internet untuk menjawab soalan. Okey. Boleh tak kita ambil soalan orang lain dari game sedia ada, boleh tak? Ini okey, silakan Cikgu Ko. Contoh kan. Baru masuk. Okey, nanti Cikgu Ko tunjuk yang mana macam mana kita nak share tu sekejap lagi. Okey, silakan Cikgu Ko. Okey. Kalau kita nak cari set yang dah siap, yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu lain, kita pilih bahagian discover, tekan discover, dia akan keluar paparan macam ni. Search for a set, cikgu masuk je tajuk apa yang cikgu nak cari. Contoh, kata kerja. Cikgu tekan saja search. Dia akan paparkan soalan-soalan yang telah siap dibina oleh cikgu-cikgu lain. Okay, contoh kita nak cikgu yang ni, Cikgu Lukas Ayung, kita tekan. Dan kita boleh host terus. Maksudnya, kita boleh main terus, host terus, bagi terus link pada murid-murid kita. Jadi kita tak perlu buat soalan. Lagi cepat kan? Okey. Dan contohnya kalau cikgu nak simpan sebagai favorite, cikgu tekan saja star dan cikgu balik kepada paparan utama. Sekejap, saya keluar. Cikgu tekan saja bahagian favorite. Dia akan simpan di bahagian favorite. Maksudnya, soalan daripada cikgu lain tetapi cikgu simpan dalam cikgu punya account. Okay, Cikgu Ko. Queen of quizzes kita di Malaysia ni Cikgu Yusni. Cikgu Yusni dia selalu maksudnya kalau banyak quizzes yang buat, inilah orangnya Cikgu Yusni. Cikgu Yusnizan kan. Dia tanya, Cikgu Ko, kalau account free ada had ke jumlah quiz booklet yang kita create? Okey. Silakan. Okey, setakat ni saya dah create 100 lebih. Tidak ada had setakat ni. Setakat ni yang kita jumpa tak ada lah, tak ada yang apa, dia had setakat ni. Cikgu nak main berapa orang nak masuk tak ada masalah. Dia tak macam quizzes kan. Quizzes pun kalau nak masuk ramai-ramai pun sekarang kalau kecuali berbayar kan. Alright. Cikgu Liu apa ni? Okey, ada soalan matematik menengah atas kau. Okey, try tengok Cikgu Ko. Ada. Okay, cikgu search je. Saya try dalam discover Mathematics. Kalau tak ada, cikgu ambil dekat Quizlet. Itu je. Okey, matematik banyak itu. Okey, tapi saya tak tahulah menengah atas ke apa. Kena cikgu kena tengoklah di mana satu. Cikgu show more, tengok okey. Sekejap beratus-ratus soalan cikgu. Beratus-ratus set yang dah siap dibina oleh cikgu-cikgu lain. Okey, tengok banyak cikgu. Okey. Okay, ada 3 soalan, 10 soalan, 15 soalan, macam-macam. Yang ni dalam discover. Tapi dalam discover, cikgu hanya boleh save dalam favorite. Maksudnya, cikgu tak boleh save sebagai my set. My set tu hak milik kita. Yang ini bukan hak milik kita. Kita hanya boleh bermain dan simpan di bahagian favorite saja. Kalau dalam Quizlet, saya tengok dalam Quizlet ada tak matematik, saya cuba. Okey, kita cari je matematik. Search. Jika kelas berbeza, contohnya dengan kira dalam kuartal tu. Okey, untuk matematik juga ada banyak ibu ya. Ada 8 soalan dengan disiap ada gambar rajah dan sebagainya. Jadi cikgu boleh copy export saja masuk ke dalam Bluecard. Ada 83, 56 soalan, 7 soalan, 8 soalan, macam-macam ibu. Okay, ada gambar cikgu. Ada 20 muka surat untuk soalan matematik. Okey, banyak tu ya. Yeah. Okey, Cikgu Ko, dia tanya jika kelas kita berbeza murid, contohnya tahun 5-6, adakah dikira dalam kuartal 60? Tak, dia satu game, satu host tu 60 orang. Maksudnya sekali kalau main 60, sekali jalan 60. 60 orang. Okey, dapat Cikgu Cikgu Wan Rusliza. Maksudnya sekali kita main tu 60 orang. Dia bukannya contoh cikgu ada 3 kelas cantum, tak. Sekali kita main, sekali kita host tu 60 orang je boleh masuk.
jika kita guna perkongsian dari guru lain, boleh kita masih boleh dapat skor anak-anak murid kita sendiri tak, Cikgu Kok? Okey. Okey, Contoh boleh. tadi, contoh yang kita buat favorite tadi kan. Tadi kalau kita host, kita mindset tu kita punya. So itu satu. Satu lagi, kalau kita ambil yang favorite, kita jadikan dia favorite, ambil orang lain, jadikan favorite kita, adakah kita boleh dapat skor? Okey, anak murid kita. Okey. Okey, kalau yang favorite, apa-apa skor saja, kalau kita yang host, dia akan masuk dalam bahagian history. Okey. Okey, ni semua. Okey, ada yang bahasa Melayu ni bukan saya punya. Saya favoritekan saja, tapi dia terus masuk kepada history. Apa sahaja game yang kita host, dia akan simpan markah di bahagian history. Okay. Kita tekan saja, dia akan paparkan markah anak murid kita. Berapa markah setiap seorang. Okey. Okey. Yang lain cikgu? Ada soalan lagi nak tanya? Senang je. Okey. So tadi Cikgu Ko dah tunjukkan beberapa game kan. Sebelum kita nak tamat kejap lagi, kita buat lagi satu. Kita buat lagi satu. Cikgu Ko dia orang minta. Okey. Okey, senang je Cikgu. So kita ada beberapa kaedah. Okey, satu lagi Cikgu perasan tak yang tadi bila kita buat jadi host kan, kita mindset tu, kita ada Cikgu Ko boleh tunjukkan balik Cikgu Ko apa pentingnya private dengan kita boleh share tu. Okey, contoh game yang Cikgu Ko kita buat tadi kan. Dekat mindset, kita punya mindset tadi. Okey. Cikgu Ko buka je mana-mana. Okey, 3 4 tu ke boleh contoh kan. Okey. Kan kita ada apa, bila kita setting tu kan kita ada private kan, sama ada kita nak bagi ke orang ke tak nak bagi ke orang tu, dia punya tu. Kejap. Yang tu bahagian create. Okey, ni cikgu setting kalau public orang lain tak boleh main. Maksudnya cikgu-cikgu lain tak boleh ambil game cikgu untuk diberikan kepada anak muridnya. Nampak dia kan? Hanya hak milik kita sendiri. Kalau kita klik pada itu, tadi yang contoh yang Cikgu Ko ambil pada private pada favorite tu, maksudnya dia boleh share. Dia publikkan. Dia publikkan. Kalau dia private, hanya cikgu sahaja yang boleh share dengan berdasarkan link kan, menggunakan link kepada anak murid cikgu. Itu perbezaan. Cikgu kena jelaslah kat situ kan. Maksudnya yang ada semua game-game yang ada tu, maksudnya rakan-rakan guru kita yang baik hati, dia publikkan dan kita boleh gunakan dan dia masuk dalam kita punya favorite dan data pun kita boleh dapat, tak ada masalah. Okey. Lookout hanya boleh dimainkan secara live host. Tak cikgu, tadi Cikgu Ko dah jawab dah tadi ya. Live host saja dan dilaksanakan. Okey, dia ada 2 kaedah tadi cikgu. Cikgu Siti Adibah tadi. Cikgu Ko boleh respon balik Cikgu Ko tadi, sebenarnya Cikgu Ko dah jawab tadi. Silakan Cikgu. Ada beberapa game yang boleh main secara host dan secara homeward. Maksudnya secara live dan secara bukan live. Contoh game pertama hanya boleh dimainkan secara live. Maksudnya perlu bermain secara langsung. Yang kedua juga sama, perlu host secara langsung. Yang ketiga boleh double defend. Cikgu boleh assign sebagai homeward. Maksudnya, cikgu setlah bila game ini ditutup. Contohnya cikgu bagi masa 2 hari. Dan cikgu set siap-siap. Dan cikgu assign now. Cikgu copy saja link ini kepada murid. Murid boleh menjawab bila-bila masa sebelum tarikh dan masa yang ditetapkan. Okay. Faham cikgu? Cikgu bagi je link. Dan cikgu boleh bagilah mereka masa 2 hari, 1 hari untuk siapkan game tersebut. Alright. Dapat juga so senang je dia punya tu, simple je. Okay, untuk kita ni kan. Cuma itulah dia ada 60 orang saja. So dia tak boleh lah nak analisis item, tak boleh lah nak buat. Cuma kita boleh tahu markah dia punya markah itu saja. Okay, ada soalan lagi cikgu? Untuk 60 orang, contohnya cikgu host 60. Habis yang itu, cikgu host pula kedua tak ada masalah cikgu. Maksudnya, tak ada masalah. cikgu adakan 2 sesi. Itu je. Ya. Lagi soalan? Okey, ada lagi soalan cikgu sebelum kita nak ni? Kali kita santai-santai je, relax je sikit je. Silakan rakan-rakan kalau ada soalan lagi.
Okey, terima kasih Cikgu Adiba, Cikgu Liana. Terima kasih Cikgu Ramla, Cikgu Lo. Okey, insya-Allah Alright, lepas insya-Allah kalau tengok dalam minggu depan ke minggu depan kalau tak ada apa-apa halangan, kami kita akan tengoklah, saya bincang dengan Cikgu Ai nanti, tengok kalau dia boleh buat tentang kita punya TikTok ke ataupun kita buat classroom screen. Itu pun seronok cikgu. Classroom screen tu untuk kita punya PDP lah kan. So bagaimana classroom screen tu kita boleh gunakan untuk dalam satu paparan tu kita ada slide, kita ada YouTube, kita ada traffic light, kita ada timer, kita ada stopwatch, kita boleh masukkan soalan kan. Itu pun sangat seronok, simple je aktiviti dia. Okay, baik. Rakan-rakan, pakar-pakar rakan kita Cikgu Yus untuk quizzes, mungkin dia tengok perbandingan kan. Bluecard ini boleh share dalam Google Classroom seperti quizzes tak? Okey Cikgu Ko. Okey, boleh. Boleh bagi je link. Copy je link dan paste je dalam Google Classroom. Okey, sama je ya. Alright, lagi soalan cikgu? Boleh host rentak ke untuk 5 kelas? Boleh cikgu, boleh dengan syarat 60 orang. Tak ada masalah cikgu. Tapi saya rasa kalau 5 kelas lebih kot daripada 60 ya kan? Tapi kalau soalan berbeza, set berbeza boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau soalan yang sama, kalau 5 kelas serentak, tapi 5 kelas serentak boleh. Jangan lebih daripada 60 orang, itu saja. Tapi kalau set soalan berbeza, boleh, tak ada masalah. Next kita tunggu classroom screen. Okey, sebelum kita nak tamatkan, sebelum kita nak main, sebelum habis ni kita nak main lagi satu. Okey. Nanti kalau cikgu tak jelas ke apa ke, insya-Allah cikgu boleh tengok paparan ni balik kan. Rasa penerangan cikgu Ko tu dia step by step kan. Kita tak laju. Okey. Reform jadikan panduan untuk baru belajar. Tak ada masalah cikgu, insya-Allah kita kongsi-kongsi. Saya bukan memang best tapi hari ni dapat tambah ilmu baru. Okey, terima kasih Cikgu Syahariah. Okey, terima kasih Cikgu Syahariah. Alright. Nak senang pakai Quizlet lah untuk kita cari soalan kan. Boleh guna bahasa lain tak? Okey, kalau ada boleh masuk cikgu, tak ada masalah. Bahasa pun tak ada masalah kan. Janji ada dalam sistem, dalam software, tak ada masalah. Betul cikgu Ko kan? Itu kita contoh kita buat bahasa, saya buat agama bahasa Arab kan. Boleh buat, tak ada masalah cikgu. Selagi language tu ada dalam laptop cikgu, boleh cikgu? Selagi ada, segitu kita boleh jalan, tak ada masalah. Okay, sebab itu saya test untuk pendidikan Islam, saya buat Jawi kan. Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh buat untuk aktiviti Koko online. Okay, lagi cikgu? Okay. Alright, kalau tak ada, okay boleh cikgu Ko. Last, kita buat satu lagi test, kawan-kawan kita bagi masa 5 minit ke 4 minit ke, panjang sikit. Okey. Nak game mana Yang mana satu cikgu? Okey, Cikgu Zuraini. Terpulang kat Cikgu Ko. Yang mana mudah-mudahan yang seronok. Okey cikgu, kita buka sekejap dekat ruangan live chat. Okey. Silakan cikgu. Saya buka peluang kat cikgu. Cikgu nak main game apa? Lagi sekali kripto ke? Takut yang lain tu cikgu tak ni kan. Tapi yang seronok, yang saya nampak seronok tadi, yang tu lah. Kripto, gold cash. Okey Cikgu Yusof. Baru kesempatan join sepenuhnya. Okey. Satu lagi. Okey, sebelum kita nak habis, kita sekejap aja lagi. Okey, kita buat lagi sekali. Kita buat kripto lah ya. Boleh kot Cikgu Ko? Okey, boleh. Okey, main kripto lah last lagi sekali. Kita dah tengok siapa nak jadi hacker. Cikgu Ai ke, RY ke. Cikgu Ai boleh request saya untuk TikTok. Kita nak jumpalah kan, personality NTV7 kan. Tak dapat ni pun dapat online bersama kami pun cukup lah kan. Okey, minta tolong host masukkan. Okay, Cikgu Siti Adibah kata saya baru boleh assign. Okey, kerja rumah. Biasa main live je. Thank you. Okey, baik cikgu ya. Okey, baik. Bagi masa lebih sikit. Boleh tekan link tekan. Bagi masa lebih sikit. Dia minta request masa lebih sikit. 4 minit. 4 minit Okey, insya-Allah dalam 12.30 kita habis. Kita sekejap je ni sejam setengah je kita nak kongsi-kongsi je. Cepat cikgu, 60 orang saja cikgu. Ingat 60 orang saja, lambat tak boleh masuk. Kita ada 300 lebih bersiaran bersama dengan kita. Minta maaf. Kalau nak ni boleh cikgu Ko boleh contoh kita buat dua ni boleh cikgu Ko? Boleh tunjuk tak? Contoh. Maksudnya macam apa dah? Cikgu Ko boleh buka dua akaun tak? Boleh. Cuma paparan yang berbeza lah.
Ya, paparan berbeza. Okey, Cikgu Ko boleh dapat juga ini untuk panduan kepada rakan kita yang contoh kan tadi isu 60 cikgu dia ada sampai 5 kelas. 5 kelas saya rasa lebih daripada 60 orang kan. So bagaimana Cikgu Ko buat? Kita akan buat 2 account. Okey, maksudnya kita minimize sekejap lagi lah, kita separate account, buat 2 account. Okey, buka 2 account yang berbeza, bukan account sama cikgu account berbeza. So tapi kita boleh jalan secara serentak, boleh jalan, tak ada masalah. Okey, saya mulakan Cikgu Yusof, penuhan 59. Boleh teruskan. 60. Okey. Okey. Kawan-kawan kita excited sebelum nak tamatkan sesi kita. Okey, rakan-rakan sebelum kita tamatkan, kita main satu lagi bekalan untuk senyum-senyum kan, kita tengok. Mas tadi dah banyak dah, sampai 0.3 bilion. Okey, boleh mula sekarang. Okey, 4 minit cikgu 4 minit. Kita bagi masa extra 1 minit. Kita tengok. Pakar kita. Oh, Cikgu Ayi dah ada tu. An Sensei. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang ke udara, ada 300 lebih orang tadi. Terima kasih banyak-banyak sentiasa menyokong USTP PPD Hulu Perak. InsyaAllah kita akan cuba memberi sedikit kelainan kan untuk kita santai-santai dalam subjek sejarah. Dan semua subjek sebenarnya kita boleh gunakan untuk semua subjek kan. Tak ada masalah. Okey, cikgu kata dah penuh. Okey. Tapi solution dia gitu aja. Kalau contoh kelas cikgu ramai, cikgu boleh buka serentak 2 akaun. Satu mungkin akaun peribadi, satu lagi akaun D5 kan. Cikgu buka dua-dua akaun tu kan. So cikgu boleh jalan serentak, tak ada masalah. Okey, cuma dia punya link tu berbeza lah. Link tu berbeza. Alah dah full. Okay, Cikgu Ko boleh sementara tu boleh Cikgu Ko boleh buka, sempat tak buka satu lagi akaun? Ada tak? Dalam akaun tu ada tak? Tak sempat sebab saya dah memang set satu je Cikgu Yusof. Okey, tak apa ya. Okey. Tak apa cikgu cikgu tengok lah Okey, kita tengok kita bagilah sokongan moral kat kawan-kawan kita ni. Okey. Yang nak bersaing untuk dapatkan medal, gold medal. Ni suka Olimpik ke ni? Okey. Mana Cikgu Ayi? Mana Cikgu Arwai? Arwai dah ada tu dalam senarai. Dia kena laju sebab hari tu kita tengok jumpa tu cikgu tu dia tak curi duit orang pun, dia jawab je. Kita jawab je AA dah 5,000. Okey. Ni panjang sikit Okey. So nanti cikgu kalau contoh ada penambahbaikan ke, cikgu jumpa ilmu baru ke kan, cikgu jangan segan-segan, jangan malu-malu kan. Cikgu berkongsilah, maklumkan dekat saya ke, Cikgu Ko ke, Puan Anis ke. InsyaAllah kita sediakan platform kan, kita sediakan platform untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan kita di seluruh Malaysia kan. Okay, InsyaAllah USTP akan sediakan sijil kan tentang SPL KPM kan. So dia sediakan cuma kita platform kan. Puan Anis cuti-cuti pun bagi ruang masa bekerja kan untuk kita mencurahkan. Itu sebelum ni Puan Anis jadi cikgu bahasa Inggeris. So sekarang dia bagi sediakan ruang dan peluang kepada kita gunakan. Okay, so kita gunakan bersama-sama lah Baik. Ya, betul cikgu. Kalau kata ada yang nak berkongsi janganlah segan-segan untuk email saya di uscp.ppdhuluperak@gmail.com ataupun nanti kejap lagi saya bagikan link Telegram saya lah. Boleh je Telegram saya bila-bila masa saja. Boleh je cikgu nak say hi ke, nak kenalan-kenalan untuk memulakan perkongsian-perkongsian tak ada masalah tu. Wow, Cikgu Mus 27,000. Hebat ni. Cikgu Ayi nombor 1 Cikgu Ayi. Wow. Hebat. Aduh. Apa rahsia dia? Oi, Cikgu Mus 55 dah. Inilah macam mana seronoknya, betapa gembiranya orang yang buat kripto kan, hacker-hacker kan, bila dapat scam orang, dapat ambil duit orang, wow. Bisnes seronok. 2 million.
Allahu Akbar. Cikgu Yusof, Cikgu Zulkifli tanya, adakah buklet support tulisan Jawi? Saya rasa sebab kalau kita ada software tulisan Jawi boleh kan? Betul Ya, tak? boleh Ya. boleh. Bluecut. Mm-mm. Bluecut tu kita apa dia? Quizlet boleh boleh boleh. Quizlet. Boleh. Okey, dari tempat pertama Cikgu Mus 165,000. Okey, tempat Okey. kedua Cikgu Lin, nombor 3 Cikgu Ayi. Okey, tahniah cikgu. Okey, itu saja. Okey. Okey, itu saja So- perkongsian saya pada pagi ini. Saya serah kepada moderator lah. Okey, terima kasih sahabat saya Cikgu Ko kan sentiasa kita cuba sentiasa mencari ilmu-ilmu baru, berkongsi dengan rakan-rakan kan, segar-segar, senyum-senyum sikit, relax-relax kan. So insya-Allah jangan lupa nanti rakan-rakan link pada kehadiran di atas tu pada ruangan komen tu Puan Anis dah pin dah. Jangan lupa masukkan nama dan yang paling penting email tu betul. Email email salah memang dia akan tendang dan jika harap-harap rasanya kadang-kadang CJ tu dimasuk dekat ni spam Puan Anis kan, kalau sebab dia banyak-banyak sangat Google dia akan block, so dia akan masuk dekat spam. Dia tak, kalau cikgu tengok tak ada dekat inbox tu dia akan masuk kat spam, kalau setahu saya lah kan? Tak ada sebab ceritanya kan cikgu-cikgu masukkan gmail.com saja tau. Gmail.com.my tak ada gmail.com saja. Kebanyakannya .my ataupun dia orang masukkan MOEDL, MOE-DL-edu-edu-my macam tu. Jadi tak apalah, tak ada masalah. Saya kalau bila saya tengok balik email tu, kalau yang kata dia bounce balik kat saya, address not found ke, saya delete balik, saya edit, saya hantar balik, tak ada masalah kalau saya sempat lah. Kalau hantar terus kata MOEDL, kata salah, untuk Hulu Perak saya boleh check. Tapi kalau untuk yang di luar pada Hulu Perak saya tak dapat check lah sebab USCP terbatas untuk Hulu Perak sahaja. Jadi saya boleh check lah. Kalau cikgu pakai Yahoo pun saya tak dapat detect juga. Yahoo ada dua, Yahoo ada banyak kan, yahoo.com.uk, yahoo.com.my, banyak-banyak. Yahoo saya tak dapat detect. Tapi kalau Gmail, cikgu satu dunia gmail.com saja, tak ada my. Ceritanya. Jadi letakkanlah letak email yang betul kan. Dan IC ada yang betul rakan-rakan kita pun yang dah dapat CJ tadi pun alhamdulillah InsyaAllah nanti Puan bagi sikit masa dekat Puan Anis sebab dia nak isikan untuk SPL KPM dalam PSC Ya, betul. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ko. Okey, terima kasih Puan Anis atas jemputan untuk sekian kalinya. Semoga perkongsian kami kan sembang-sembang santai bersama rakan-rakan guru bermanfaat. Okey, insya-Allah kalau cikgu-cikgu ada ni kongsi-kongsikanlah insya-Allah. Nanti kita akan berjumpa lagi dan bagi saya doakan rakan-rakan guru dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan dan selamat ber-PDPR sehingga setakat ini sehingga 31 hari bulan 8. Okey, itu saja. InsyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Puan Anis. Silakan Puan Anis. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Yusof, Cikgu Ku kerana sudi bersama-sama untuk kesekian kalinya tapi jangan serik, lepas ni kita panggil lagi macam biasalah kan. Ada classroom screen lagi, ada TikTok lagi. TikTok lagi yang 3 orang tu yang masuk. Cikgu Yusof, Cikgu Ku dengan Cikgu Ai tadi kan. Okey, nanti kita panggil lah, kita jemput lah daripada Cikgu Ai melalui Cikgu Yusof. Okey. Sebenarnya saya nak mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Cikgu Yusof kerana telah ramai subscriber saya sebenarnya, subscriber USCP PPD Hulu Perak disebabkan Cikgu Yusof lah yang pencetusnya sebenarnya. Kalau tidak berberatus je kan. Jadi kan bila ramai nak berkongsi, nak belajar ataupun nak menerima perkongsian daripada kami, jadi membuatkan saya lebih semangat untuk membuat lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian lepas ni. Dan juga untuk makluman semua sekejap perkongsian seterusnya adalah pada 31 hari bulan Julai, minggu depan hari Sabtu, bersama Cikgu Jaya Tevi daripada Selangor menjadikan PDPR lebih mudah guna live worksheets. Okey, lepas tu yang kedua ialah daripada Cikgu Hasnitah. Kalau ingat lagi Cikgu Hasnitah pernah share Google Slide sebelum ni. Beliau akan menyampaikan atau berkongsi yang kita video sebagai instrumen PBD, pentadbiran bilik darjah. Kemudian kita ada juga daripada Cikgu Najmi daripada Sabah untuk aplikasi Google untuk pemula, Google Sites. Jadi itu antara rancangan program-program yang akan kami jalankan pada minggu depan lah, start pada 31 sampai 14 hari bulan. Lepas tu mungkin saya pula akan memberikan
berkongsi juga lepas tu. Nanti saya akan berkongsi lagi lah, tapi mungkin mengambil masa yang lama sebab ada beberapa app yang akan saya guna dan saya akhirnya menjadikan satu menggunakan data studio. Tak apa, nanti kemudian saya akan berikan perkongsian lah. Baik, sebelum kita tamat Cikgu Yusof, Cikgu Ku. Tadi ada tanya lagi tu tentang SPL KPM. Link SPL KPM tak payah cikgu. Puan Anis akan masukkan. Puan Ya, Anis betul. akan Puan Anis yang tolong masukkan. Cikgu isi yang atas itu saja. Yang atas itu betul. saja. Yang lain sebab itulah sijil, itulah SPL KPM sekali. Okey. Ya betul. Sebab cikgu isi je link tu ada 3 akan saya masuk. Satu dapat sijil. Satu cikgu dapat SPL KPM. Satu lagi cikgu kena jawab yang penilaian program lah. Tak ada masalah, saya akan masukkan sebabnya semua program kita setakat ni kecuali 2 saya masukkan dalam PLC. Tapi bila masuk PLC tu cikgu faham lah dia akan masukkan IC satu-satu cikgu. Satu-satu saya kena copy paste kan, jadi lambat sikit. Kalau nak cepat boleh saya masukkan dalam LDP biasa, tapi LDP biasa kita dah tengah tahun ni dah penuh kan. Kita dah 7 hari saja kan sebenarnya tuntutan kita dah penuh. Jadi PLC tu susah nak dapat. Jadi saya berinisiatif untuk meletakkan sebagai mata kredit lah. Jadi tapi cikgu cuma bagi masa pada saya untuk masukkan satu persatu. Boleh ya cikgu-cikgu? Tapi jangan risau, akan dapat lah walaupun lambat ke, tapi insyaAllah akan dapat ya. Okey, baik. Itu saja daripada kami ya Cikgu Yusof dan Cikgu Ku. Ya, itu saja. Okey. Baik, terima kasih semua. Okey, insya-Allah Cikgu Salizah kami akan share link bengkel-bengkel yang bermanfaat. Ada saya hantar email, ada yang cikgu boleh tengoklah dan cikgu bila cikgu subscribe saja ring notification button tu kan, boleh dapat perkongsi ataupun dapat info yang terbaru daripada USCP PPD Hulu Perak. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir bersama-sama dengan kami ya. Semua rakan, saya dah panggil rakan-rakan guru saya lah sebabnya memang semalam orang yang peserta-peserta yang sama juga Cikgu Yusof sebenarnya yang ikut daripada Zodo sampai hari ni. Kira saya rasa macam terharu lah. Sekali lagi saya memang terharu setiap kali pun saya terharu. Dan terima kasih juga pada Cikgu Yusof dan Cikgu Ku kerana bersama-sama dengan kami dengan perkongsian siri yang ke-20 pada hari ini. Alhamdulillah dah 20 kali dah kita buat perkongsian dan dah cikgu-cikgu semua dah dapat ilmu. Saya rasa happy. Cuma saya harap cikgu semua, rakan-rakan semua mendoakan kami lah kesihatan kami supaya kami dapat lebih banyak berkongsi lepas ini, memberikan perkongsian lebih hebat ataupun lebih bermanfaat ataupun sekarang sama ni pun bermanfaat pun memang lebih banyak lagi lah selepas ini ya, insyaAllah dengan izinnya lah. Baik, okey, baik itu saja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Yusof, Cikgu Ku meluangkan masa bersama 1.5 jam ya bersama kami, macam tu juga dengan peserta-peserta pada hari ini. Baik, saya akhirilah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye, kita jumpa lagi.